Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membentangkan tajuk kertas konsep saya iaitu amalan pengurusan perubahan terhadap organisasi sekolah. Abstrak. Kertas konsep ini bertujuan untuk membincangkan mengenai amalan pengurusan perubahan terhadap organisasi sekolah. Dapatan kajian lepas menunjukkan bahawa amalan pengurusan perubahan menyumbang kepada pembangunan organisasi di sekolah secara keseluruhan. Selain itu, kecenderungan pentadbir ke arah perubahan sekolah secara teratur membantu matlamat organisasi dapat dicapai seperti yang mana diharapkan. Dapatan ini memberi implikasi kepada penambahbaikan dasar sedia ada, pelaksanaan latihan kepada pentadbir dan guru berkaitan amalan pengurusan perubahan terhadap pembangunan organisasi sekolah. Amalan pengurusan perubahan terhadap organisasi perlu diimplementasi secara komprehensif bertujuan menangani isu-isu perubahan yang berlaku melalui usaha dan kerjasama pihak berkepentingan dan pelaksana dasar agar matlamat organisasi dapat dicapai seperti mana yang diharapkan. Pengenalan. Menurut Muhammad Sani dan Muhammad Izham, pengurusan perubahan dalam pendidikan menjadi topik yang hangat dibincangkan sejak 2 dekad lalu. Ayub Jantan menyatakan bahawa pengurusan perubahan merujuk kepada pelaksanaan atau kaedah tertentu untuk memastikan usaha perubahan organisasi itu berjaya. Ayub menyatakan organisasi merupakan satu entiti yang memerlukan perubahan untuk terus berkembang. Pemimpin perlu berperanan memberikan keyakinan untuk menggerakkan individu dan kumpulan yang terdapat dalam organisasi agar sentiasa bersedia untuk melakukan perubahan dan yang paling utama memastikan perubahan yang dilaksanakan menjurus kepada pencapaian matlamat organisasi. Mengurus perubahan dalam membangunkan organisasi memerlukan penyesuaian agar perubahan yang dilakukan mampu memenuhi tuntutan semasa dan masa akan datang. Teori dan model. Kertas konsep ini mencadangkan teori perubahan Fulan 2007. Teori perubahan Fulan menyatakan terdapat 3 fasa dalam membentuk kitaran perubahan iaitu fasa permulaan, fasa pelaksanaan dan fasa penerusan. Di mana pada fasa pertama iaitu fasa permulaan atau penerimaan mengandungi proses menerima atau meneruskan perubahan termasuk proses yang membawa kepada keputusan tersebut. Pada fasa kedua pula fasa pelaksanaan yang melibatkan pengalaman awal dalam cubaan untuk mempraktikkan sesuatu buah fikiran atau pembaharuan. Manakala pada fasa yang ketiga adalah fasa penerusan yang merujuk kepada keadaan sama ada perubahan diterima pakai ataupun tidak. Kertas konsep ini menggunakan model Berg-Litwin. Warneberg dan George Litwin telah menyumbang melalui model 12 faktor. Ia membezakan elemen dalam model adalah sumber utama kepada transformasi perubahan. 4 daripada faktor transformasi tersebut adalah persekitaran luaran, misi dan strategi, kepimpinan dan budaya organisasi. Kesemua faktor ini sengaja diletakkan bahagian atas rajah yang mewakili model berkenaan. Asas model ini adalah perubahan yang dirancang sepatutnya mengarah dari bahagian rajah, atas rajah iaitu persekitaran ke bahagian bawah prestasi. Walau bagaimanapun seperti mana yang ditunjukkan oleh lingkaran anak panah, maklum balas berputar dalam kedua-dua arah. Ini menunjukkan faktor dalaman organisasi boleh memberi impak kepada persekitaran. Kajian literatur. Menurut Wiener, berpendapat bahawa tumpuan kesediaan perubahan harus difokuskan pada peringkat organisasi memandangkan secara dasarnya penambahbaikan memerlukan perubahan tingkah laku secara kolektif dalam rangka semula sistem pengurusan organisasi. Menurut Tanse, terdapat beberapa kajian yang dilakukan berkaitan dengan perubahan organisasi. Sebilangannya adalah kajian teori mengenai pengurusan perubahan dan kepimpinan di institusi pendidikan, pengurusan perubahan organisasi, perubahan sistem pendidikan, sekolah berkesan dalam proses perubahan, budaya organisasi dalam proses perubahan, peranan pentadbir sekolah dan guru dalam perubahan dan inovasi, dan penentangan terhadap perubahan dalam proses perubahan. Manakala, menurut Chandran dan Borromeo 2013 menegaskan bahawa kesediaan untuk berubah dan komitmen bagi melaksanakan program perubahan dalam kalangan warga organisasi ke arah meningkatkan prestasi organisasi juga merupakan kesan langsung daripada peranan kepimpinan organisasi. Menurut Ayu, pemimpin perlu memastikan organisasi akan berjaya meningkatkan produktiviti berasaskan per unit sumber yang dilaburkan sama ada bentuk usaha, masa dan kewangan.
Kajian yang dilaksanakan oleh Muhammad Yatim Nawai 2006 yang menyatakan bahawa sesebuah organisasi itu mempunyai kemampuan dalam merancangkan program perubahan. Dapatan kajian oleh Muhammad Anwar dan Muhammad Yusof 2011 yang mendapati pengetua-pengetua sekolah mempunyai pelakuan yang tinggi terhadap perubahan mengikut dimensi penetapan matlamat sekolah, menstruktur dan menyusun semula sekolah, menguruskan perubahan, membuat keputusan dan penstrukturan peranan kepimpinan pengetua. Kursunoglu dan Tangorian 2009 berpandangan, pemimpin organisasi yang memberikan komitmen dalam aspek perasaan, pemikiran dan tingkah laku mudah mempengaruhi subordinat untuk melakukan perubahan dalam organisasi. Manakala Jamila Bibi 2012 pula menyarankan agar pengetua yang membuat anjakan paradigma dalam diri aspek kognitif, afektif dan tingkah laku dapat menjayakan perubahan di sekolah, yang mana menjelaskan bahawa pengetua perlu membuat penambahbaikan dalam pemikiran ke arah lebih kreatif dan inovatif. Perbincangan dapatan kajian. Dapatan artikel yang pertama iaitu Views of Primary School Administrators on Change in Schools and Change Management Practices oleh Birul Hosgoru, yang mana artikel ini menjelaskan tentang kajian persepsi pentadbir sekolah rendah mengenai perubahan dan strategi yang mereka gunakan untuk menguruskan perubahan di sekolah. Dalam artikel ini, ia menggariskan 6 tema utama, iaitu yang pertama, tema persepsi terhadap fenomena perubahan. Tema ini membincangkan tentang pandangan umum pentadbir sekolah rendah mengenai perubahan sama ada secara fizikal ataupun tidak. Tema yang kedua ialah membincangkan tentang 10 perkara situasi yang memerlukan perubahan. Ia membincangkan tentang perubahan dari segi sosialisasi pelajar, struktur fizikal sekolah, penggunaan teknologi, kepercayaan antara guru dan pelajar, perubahan dari segi fizikal, perubahan dari segi prestasi, mentaliti guru dan peraturan sekolah. Pada tema yang ketiga pula, ia membincangkan tentang pandangan mengenai petunjuk perlunya perubahan dengan melihat kepada indikator keperluan perubahan, antaranya ialah perbandingan kontemporari yang dulu dengan sekarang, hasil tinjauan kepuasan, permintaan ataupun tuntutan semasa, pencapaian dan perasaan. Dalam tema ini, ia menjelaskan tentang perlunya ada perbandingan keadaan semasa dengan keadaan terdahulu. Sama ada kita di sekolah tersebut mengikut keadaan semasa ataupun masih lagi menggunakan sistem yang lama. Jadi daripada itu perlunya ada satu kajian untuk melihat apakah kelemahan-kelemahan yang ada di sekolah tersebut untuk diubah semula supaya segala matlamat objektif yang baru itu dapat dicapai seperti yang diharapkan. Dalam tema seterusnya adalah tema pandangan pentadbir sekolah rendah mengenai strategi yang digunakan untuk memberi maklum balas kepada keperluan perubahan. Dalam tema ini, pentadbir menyebut bahawa amalan tertentu perlu dilakukan dengan pihak berkepentingan untuk perubahan di sekolah melalui komunikasi, kerja berpasukan, memudayakan organisasi dan membuat keputusan secara bersama. Seterusnya, pada tema yang kelima, pandangan mengenai halangan terhadap perubahan dan cara mengatasinya. Dalam tema ini menjelaskan bahawa terdapatnya penentangan sama ada antara guru dengan pentadbir ataupun pentadbir dengan guru kerana atas sifat ego ataupun tabiat-tabiat lama, kerana kemungkinan guru-guru yang terdahulu masih selesa dengan keadaan yang lama. Tema yang terakhir adalah tema pandangan mengenai rancangan atau projek mengenai perubahan. Di dalam tema ini menceritakan tentang pandangan mengenai rancangan ataupun projek perubahan. Setelah ia melihat kepada masalah-masalah yang berlaku, ia perlu merancang semula strategi untuk melakukan perubahan di sekolah. Bagi dapatan kedua, iaitu berkenaan dengan kajian berkaitan kecenderungan pentadbir terhadap perubahan sekolah. Kajian ini merupakan kajian kuantitatif yang dijalankan kepada 360 pentadbir yang bekerja di sekolah rendah dan menengah di negeri Çanakkale, Turki. Dalam kajian ini, kecenderungan pentadbir sekolah untuk berubah adalah pada tahap sederhana, yang mana didapati bahawa para pentadbir cukup bersetuju dengan kepercayaan terhadap utiliti perubahan. Mereka juga bersetuju dengan usaha untuk melakukan perubahan, tapi pada tahap sederhana. Manakala
penentangan terhadap perubahan dan mempertahankan status quo, iaitu yang dimaksudkan sebagai kekal seperti biasa adalah pada tahap yang rendah. Dalam kajian ini melihat kepada 4 dimensi, iaitu dimensi kepercayaan terhadap utiliti perubahan, keusahawanan dalam perubahan ataupun berusaha untuk melakukan perubahan, halangan ataupun penentangan terhadap perubahan, dan yang terakhir mengekalkan status quo ataupun yang diberi nama sebagai kekal seperti biasa. Jika kita lihat pada 4 dimensi tersebut, ia telah memberi kesan yang amat tidak baik, maka ada beberapa cadangan perubahan yang dilakukan di peringkat sekolah. Yang mana pentadbir harus mempercayai utiliti perubahan dan berusaha melakukan perubahan sehingga mereka dapat bertindak sebagai pemimpin dalam perubahan dan dapat memimpin pekerja lain dengan mengikuti strategi yang sesuai dalam proses perubahan dan dengan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Di samping itu juga, perlu dipastikan bahawa pengurus pendidikan ataupun pentadbir menerima latihan pra-perkhidmatan dan juga dalam perkhidmatan mengenai teori pengurusan baru dalam kekacauan ataupun dalam bentuk kerumitan, teori pengurusan risiko dan krisis secara umum dan mengenai pengurusan perubahan dan keusahawanan khususnya. Aplikasi serta teori harus dimasukkan dalam latihan tersebut. Penglibatan staf dalam membuat keputusan penting dalam perubahan organisasi. Isu-isu di Malaysia mengenai pengurusan perubahan di dalam organisasi. Antara isu yang berlaku adalah berkaitan dengan isu dasar di mana pihak pengurusan tertinggi KPM perlu memastikan perancangan pengagihan sumber kepada institusi pendidikan menepati keperluan selaras dengan matlamat dasar lah. Yang kedua, latihan pembangunan di mana isu latihan pembangunan yang kerjasama pihak berkepentingan sama ada KPM, JPN, PPD dengan pihak sekolah seharusnya dilakukan secara komprehensif. Yang ketiga, terdapatnya halangan kekurangan teknologi, infrastruktur yang sudah lama, kurang mahir dan latihan, kurang berpengalaman dan lebih menggunakan cara tradisi untuk yang mana yang menjadi penghalang kepada perubahan organisasi. Yang keempat, isu kesediaan pentadbir dalam melakukan perubahan mengikut kesesuaian persekitaran semasa. Yang kelima, isu tentang kesediaan guru dalam menerima perubahan dan menjadi ejen perubah dalam organisasi. Jadi, kelima-lima isu ini bila kita menggunakan model Berkeley-Quinn ini akan dapat membantu mengurangkan isu-isu ini berlaku berpanjangan. Implikasi. Terdapat 4 implikasi yang digariskan dalam kertas konsep ini, iaitu berkaitan dengan dasar di mana pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah melancarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Dalam anjakan kelima ini merupakan suatu keperluan vital dalam kepimpinan pendidikan abad ke-21, memerlukan pemimpin yang dapat menumpukan kepada usaha membangunkan kapasiti, kemampuan kepimpinan guru tahap tinggi dengan mengambil kira aspek-aspek pembangunan sekolah, kesediaan tahap kepercayaan, kemampuan dan pengalaman pemimpin sekolah dalam melestarikan PPPM. Yang kedua, program latihan pakar bertema pengurusan perubahan dalam organisasi dilihat sebagai satu sarana yang tepat dalam memastikan pelaksanaan dasar mempunyai pengetahuan, kesediaan dan pemahaman yang menyeluruh dalam konteks pengurusan dan pelaksanaan suatu dasar. Pentadbir kebersediaan pemimpin sekolah menerima dan melaksana perubahan dilihat sebagai komponen penting dalam memastikan keberkesanan sesuatu dasar. Mengurus perubahan secara berkesan dilihat mampu mengatasi pelbagai halangan dan masalah organisasi yang merencam di sekolah. Tunjang kepada berlakunya perubahan adalah bergantung kepada pengetahuan, kemahiran dan sikap pentadbir dalam mengurus perubahan organisasi di sekolah. Seterusnya, guru perlu sentiasa bersedia menghadapi perubahan dan menjadi ejen perubah dalam organisasi kerana setiap perubahan pelaksanaan suatu dasar terutamanya dalam pendidikan memerlukan kebersediaan guru dan perkongsian kepakaran serta pengetahuan untuk dikongsi serta diberikan sepenuhnya kepada murid. Kesimpulan. Dapat dirumuskan di sini bahawa amalan pengurusan perubahan perlu dilakukan secara komprehensif terhadap organisasi sekolah.
Terdapat isu-isu yang harus ditangani dalam melaksanakan perubahan organisasi sekolah. Seterusnya, komitmen pihak berkepentingan dan latihan mengurus perubahan yang berterusan diperlukan dalam melaksanakan perubahan di sekolah. Dan akhir sekali, peranan pentadbir dan sokongan guru sebagai ejen perubah juga adalah menjadi tonggak kejayaan pelaksanaan perubahan di sekolah. Sekian, terima kasih. Rujukan. Sekian, terima kasih.